Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syadatuna Solehah binti Muhammad Razi yang bernombor matrik S62553 akan membentangkan mengenai PLO2 iaitu Kedaulatan Malaysia serta isu-isu semasa. Isu yang diketengahkan dalam pembentangan ini ialah bagaimanakah penyalahgunaan media sosial menjadi punca kepada pergaulan bebas di kalangan remaja. Media sosial merupakan satu rangkaian komunikasi di atas talian yang dapat menghubungkan para pengguna dari serata dunia. Kebiasaannya, media sosial akan diakses menggunakan kemudahan seperti telefon pintar, komputer riba ataupun tablet. Pergaulan bebas merupakan sesuatu yang tidak ganjil dan sering didengari pada masa kini. Pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan terbatas. Pergaulan bebas yang berlaku di antara kelompok berlainan jantina mampu merosakkan nilai dan imej masyarakat. Terdapat 7 isi di mana bagaimanakah penyalahgunaan media sosial menjadi punca kepada pergaulan bebas di kalangan remaja. Yang pertama ialah akses mudah kepada medium media sosial. Yang kedua, pergaulan di atas talian tanpa had masa. Yang ketiga, kebebasan bergaul tanpa pengawasan orang dewasa. Yang keempat, pengaruh oleh rakan sebaya. Yang kelima, menonton filem atau video yang berunsur pornografi. Yang keenam, terpengaruh dengan budaya barat yang berleluasa. Dan yang terakhir sekali ialah hiburan yang berlebihan dan melalaikan. Yang pertama ialah akses mudah kepada media-media sosial. Kebanyakan remaja pada masa kini mempunyai telefon pintar dan juga komputer riba persendirian. Akan tetapi, hal tersebut bukan sahaja memudahkan mereka untuk berkomunikasi, tetapi lebih terdedah kepada unsur negatif yang terpapar di kebanyakan media sosial seperti Twitter, Tinder, Instagram, Snapchat dan lain-lain. Isi yang seterusnya ialah pergaulan di atas talian tanpa had masa. Berbual di media sosial seperti WhatsApp merupakan perkara yang alami pada masa kini, tetapi perbualan di antara berlainan jantina dalam tempoh masa yang lama boleh membawa kepada topik-topik yang tidak sepatutnya, yang dapat menggalakkan lagi pergaulan bebas di antara kalangan remaja. Selain itu ialah pengaruh rakan sebaya di mana zaman remaja merupakan fasa di mana kita mudah terikut dengan perbuatan orang sekeliling, terutama rakan sebaya. Mempunyai rakan di dalam media sosial merupakan perkara yang harus digalakkan kerana kita dapat berinteraksi dengan pelbagai jenis orang. Tetapi, hal tersebut boleh juga mempengaruhi kita ke arah negatif, di mana seperti kita melihat mereka berpegangan sesama berlainan jantina menyebabkan kita ingin melakukan perkara yang sama. Seterusnya ialah isi yang keempat, iaitu kebebasan bergaul tanpa pengawasan orang dewasa. Ibu bapa pada masa kini kurang mengambil tahu tentang rutin dan aktiviti yang dilakukan oleh anak mereka semasa menggunakan media sosial. Terutama kepada ibu bapa yang tidak menegaskan mengenai batas pergaulan semasa menggunakan media sosial, membuatkan anak-anak mereka berasa terlampau bebas dan melakukan sebarang aktiviti sesuka hati mereka. Seterusnya ialah menonton filem atau video yang berunsur pornografi. Media sosial merupakan medium di mana terdapat banyak video atau filem yang tidak didapis bersesuaian umur. Kebanyakan dari video tersebut boleh diakses oleh siapa sahaja, contohnya seperti di YouTube, bertujuan untuk menambahkan bilangan tontonan. Terdapat juga beberapa aplikasi atau laman web yang memaparkan atau pop-up atau mengiklankan gambar porno semasa kita menggunakan apps tersebut. Tambahan pula, remaja sering terpengaruh dengan budaya barat yang berleluasa. Melayari internet tanpa batasan membolehkan kita untuk melihat perkembangan di seluruh dunia. Hal tersebut mempunyai kesan positif dan juga negatif. Antara kesan positif ialah kita dapat menambahkan pengetahuan dalam kehidupan seharian dan juga dapat mengetahui isu-isu semasa. Kesan negatifnya ialah remaja terpengaruh dengan budaya mereka yang suka sesama jenis, bercinta pada usia muda, berpakaian tidak menutup aurat dan sebagainya. Kebanyakan remaja sahaja mengikuti perbuatan tersebut kerana dianggap mengikuti budaya terkini. Akhir sekali ialah hiburan yang berlebihan dan melalaikan. Tidak dinafikan kita menggunakan media sosial untuk tujuan berhibur. Akan tetapi sesetengah remaja menggunakan manfaat tersebut secara berlebihan. Gelombang Korean pop dan drama Korea merupakan sesuatu yang makin berleluasa pada masa kini.
Akan tetapi, terdapat keburukan seperti adanya adegan berpelukan dan berpegangan yang menyebabkan mereka terpengaruh dan menganggap perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang normal pada masa kini. Kebanyakan remaja berhasrat untuk mempunyai pasangan kerana melihat adegan manis dalam drama Korea yang ditonton. Terdapat juga remaja yang pergi ke konsert artis K-pop di mana terang lagi bersuluh tidak mempunyai batasan di antara jantina. Bagi mereka yang berada di konsert yang bercampur lelaki dan perempuan, bersentuhan sesama sendiri merupakan perkara yang biasa, malah memang sengaja dilakukan oleh mereka. Kesimpulannya, media sosial banyak memberi kebaikan dan juga keburukan pada setiap golongan dan bukan sahaja remaja. Antara kebaikan yang dapat diperoleh ialah kita dapat berhubung secara mudah dan juga pantas. Dengan hanya beberapa klik, kita dapat menghantar mesej kepada rakan-rakan di serata tempat. Selain itu, kita turut dapat memperoleh pelbagai jenis pengetahuan seperti dapat mempelajari bahasa selain daripada bahasa Melayu. Kita juga dapat meningkatkan pengetahuan mengenai software dan juga cara untuk meningkatkan soft skill dan banyak lagi. Akan tetapi, setiap kemudahan akan mempunyai keburukan di mana hal tersebut akan terjadi sekiranya kita tidak memanfaatkan dengan betul terhadap kemudahan yang disediakan. Kita hendaklah sentiasa berwaspada semasa menggunakan media sosial, tidak kira muda ataupun tua. Berpada-pada ketika menggunakan media sosial kerana zaman kini terdapat banyak manusia yang terlampau bebas. Tersilap langkah, kita mungkin akan menjadi salah seorang dari mereka dan dipandang serong oleh masyarakat. Berikut merupakan rujukan yang digunakan semasa mencari maklumat. 2 dari rujukan ialah dari artikel dan 1 daripada rujukan ialah daripada website. Sekian, terima kasih.